Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi, insya-Allah, menyambung kelas kita berkenaan dengan tafsir dan untuk menghabiskan surah Al-Hadid, insya-Allah, yang mana kita dah mulakan hari itu sampai ayat yang ke, sebenarnya Ustaz Fasan ganti kan, itu kan bincang juga sikit kan. Jadi kita masuk sebenarnya sampai kita berhenti pada ayat yang ke-4, betul? 4 kan. Sepatutnya sambung 5, 6, tapi kita cuti. Tuan 2 minggu kan Ustaz Fasan ganti. Ustaz ulang balik. Oh ya ke? Okey, betul lah. Tak saya ulang balik. Baik. Hari tu kalau kita bincang sampai terakhir kita bincangkan tu berkenaan dengan ayat yang keempat, ayat keempat surah Al-Hadid. Mana Allah Ta'ala nyatakan huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi dalam tempoh 6 hari. So kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia stok itu kan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yunzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang masuk naik kepadanya. Itu yang terakhir kita bincangkan berkenaan dengan tajuk masalah istiwa tu, dan kita terangkan daripada surah Al-A'raf ayat ke-52, 4 itu kita bincangkan. Kita buka berkenaan dengan kata-kata Imam Qurtubi, terangkan berkenaan dengan sememangnya disebut dalam Al-Quran tentang arash tu di langit, di langit lah. Macam mana dia tak kata di atas. Cuma bentukkan rupa dan sebagainya tidak, bukan cara kita. Tapi di masalah asas kita menafikan hanya kerana tak faham, itu adalah salah. Baik, sambung. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah lepas tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama-sama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Ta'ala dengan apa yang kalian kerjakan amat-amat melihat. Ai raqibun alaikum, Allah Ta'ala mengawasi ke atas kalian, syahidun ala a'malikum, menyaksikan terhadap amalan-amalan kalian, haitsu antum, di mana saja kalian berada, wa aina kuntum, mana saja kamu berada, sekira-kira kamu berada, di mana saja kamu berada, min barrin, daripada daratan, au bahrin, ataupun lautan, au fi lailin, atau pada waktu malam, au naharin, ataupun siang, wa fil buyuti, pada rumah-rumah, awil qafar, atau kawasan-kawasan yang jauh pendalaman, al jami' fi amalihi ala sawa, al jami' fi ilmihi ala sawa, kesemuanya pada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala adalah serupa, sama saja. Tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksudkan dengan berkenaan bersama-sama kalian, maksudnya dia mengetahui apa saja kalian kerjakan. Jadi terangkan hujung ayat tersebut, dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bukan kontradik berkenaan kedudukan Allah Ta'ala di arasy. Tidak kontradik langsung, bahkan dia menjelaskan di situ di hujung tu, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala terhadap apa kamu kerjakan amat-amat melihat. Mana dia dengan penglihatannya dan pendengarannya, dia melihat dan mendengar apa yang kita buat. Bukannya perlu dia berada secara fizikal bersama-sama kita untuk mengetahui apa yang kita buat. Saya pernah dengar golongan yang belajar ilmu hakikat ni, dia kata Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita, Allah Ta'ala ada dalam tu. Sebab itu dia tahu. Saya katakan dia tanpa hadir dia tahu, lagi hebat. Dia tak ada dalam tu tapi dia tahu apa dalam tu. Lagi hebat daripada dia kena ada dalam tu baru dia tahu. Dia kena ada dalam hati manusia baru dia tahu manusia buat apa. Itu amat-amat merendahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pengetahuannya tak perlu dia hadir. Bahkan bila Allah Ta'ala menyoal para malaikat berkenaan apa yang hamba-hamba buat,
Macam kita pagi dan petang kan, malaikat yang adalah hadis terakhir kita bincangkan itu, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar, diangkat kepadanya amalan malam sebelum sebelum siang. Dan wa amalun nahar qabla al-lail, dan diangkat kepadanya amalan siang sebelum malam. Before malam ni, amalan siang telah diangkat. Dan bahkan dalam hadis yang datang, Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada para malaikat menyalin amal hamba-hamba, supaya dia mengatakan macam mana amal, macam mana dia buat, engkau tinggalkan dia buat apa, engkau datang dia buat apa. Ini pasal galakan Nabi SAW untuk supaya manusia tersebut menjaga solat subuh. Kerana waktu itulah malaikat yang malam dan siang akan berhimpun. Sebelum mereka naik, yang turun baru turun, yang naik akan naik, dan siapa yang naik dan turun tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana kita. Dia datang kita buat apa, dia datang kita buat apa, dia tinggalkan kita buat apa. Menunjukkan bahawa tiap-tiap hari ada laporan berkenaan. Dan Allah Ta'ala bertanya bukan kerana tak tahu. Bukan kerana tak tahu. Macam Allah Ta'ala bila seorang tu dia kata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimu azimi sultanik. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lakal hamd, milik engkau pujian, kama yanbaghi, sebagaimana yang harus, li jalali wajhika, bagi keagungan wajah engkau, wa azimi sultanika, dan juga kebesaran keagungan kerajaan engkau. So para malaikat tak tahu nak salin apa, tak tahu nak salin. Jadi dia mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba kau cakap benda kami tak tahu nak salin macam mana. Puji tahulah, disebut lakal hamd habis cerita. Tapi disebut sebagaimana layak dengan keagungan wajah engkau. So dia tak tahu nak catat mana, besar mana, timbang kilo ke tak tahu. Sedang tak tahu nak buat macam mana, maka dia jumpa. Dan Allah Ta'ala tanya apa yang memang hamba tu katakan. Lalu malaikat jawab. Dan Nabi sebut di tengah tu, wa huwa a'lamu. Nabi kata Allah Ta'ala bertanya sedangkan dia lebih mengetahui. Tapi dia tanya saja untuk supaya dialog tersebut menjadi panduan kepada umat. Bila Nabi menceritakan hadis berkenaan, kita dapat belajar dekat situ apakah yang malaikat punya limitation, dan apakah Allah Ta'ala janjikan untuk orang berkenaan kalau dia melafazkan kalimah tersebut. Itu kita faham. Jadi Allah Ta'ala tak pernah tak tahu. Bahasa ilmu dia pada apa keadaan kita semua sekali sama aja. Kita dalam bilik ke luar bilik ke, kita dalam bilik mandi ke, semua dalam hati, bahkan apa dalam kita, hati kita, apa di lidah kita, semua dia tahu. Tidak ada satu benda pun yang tersembunyi. Ini benda-benda yang kita kata kalau siapa-siapa nak malu amalan dia buat tak elok ke, niat dia tak ikhlas ke, kepada Allah Ta'ala patut dia malu mula-mula sekali, sebelum kepada manusia. Manusia tak tahu apa dalam hati kita. Kita mengajar untuk duit ke, kita belajar untuk apa, untuk bertekak dengan orang ke. Kan, benda kita tak tahu. Tapi kita tahu, orang lain tak tahu. Apa pasal kita datang belajar dan sebagainya, apa pasal kita mengajar, sanggup tempuh jam dan sebagainya, jauh-jauh dari Putrajaya, nak buat apa, belajar apa niat kita. Dan apa yang mengajar pula, apa yang dia kehendaki daripada dia mengajar. Semua benda semua Allah Ta'ala tahu. Tak perlu kita zahirkan pun dah tahu dah lintasan hati kita. So kalau manusia patut rasa malu. Pasal inilah antara ayat-ayat ataupun sifat ataupun af'al Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ni berjaga-jaga, bahkan takut, bimbang. Sebab lintasan hati dia Allah Ta'ala tahu semua sekali. Tak ada benda yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tahta basarihi wa sam'ihi, dan berada di bawah penglihatannya dan juga pendengarannya. Fa yasma'u kalamakum wa yara makanakum, maka dia Allah Ta'ala mendengar kata-kata kalian. Wa yara makanakum, dia lihat tempat kalian. Wa ya'lamu sirrakum wa najwakum, dan dia mengetahui rahsia kamu dan juga bisikan-bisikan kamu. Kita bisik pun dia tahu. Semua sekali dia tahu. So apa yang tinggal untuk seorang manusia tu, masih lagi menanti-nanti, tunggulah kemudian. Bahkan kalau dia tak nak bertaubat lagi, kenapa pun orang lain tak tahu, dia tahu kenapa. Allah Ta'ala lebih mengetahui lagi apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kenapa kalau nak malu, kita kata malulah pada Allah Ta'ala lebih lagi. Kama qala, seperti Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, ala innahum yathnuna sudurahum liyastaghfu min. Ketahuilah bahawa mereka ni yathnuna sudurahum, mereka mendiamkan dada mereka ni untuk mereka bersembunyi daripadanya. Kononnya daripada bersembunyi daripada Allah Ta'ala, tak nak diketahui apa dalam hati. Ala hina yastaghshuna thiyabahum, ketahuilah hai Muhammad, ketahuilah, beritahulah pada mereka bahawa ketika mereka mengembalikan baju-baju mereka untuk tak mau mendengar kata-kata daripada para anbiya, tak tutup baju pakaian, tarik ke kepala. Allah Ta'ala kata ya'lamu sirrahum, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa mereka isytiharkan. Innahu, dia Allah Ta'ala, alimum bidhatis sudur, amat-amat mengetahui dengan apa isi kandungan dalam semua dada. So, tak ada benda yang tidak tahu. Ni benda-benda yang akan jaga. Malulah kita kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia kata pada hari akhirat nanti didedahkan semua sekali isi kandungan hati kita yang kita buat dekat dunia ini di hadapan semua makhluk di akhirat nanti. Semua niat kita akan dibuka. Tak ada pekung tak terbuka. Semua akan didedahkan. So, patut rasa takut kepada Allah SWT. Ni dah diterangkan. Sebab ini tuntutan yang dia beri pada kita. Wa qala Allah Ta'ala firman ayat lain surah Ar-Ra'd ayat ke-10. Surah Ar-Ra'd ayat ke-10 Allah Ta'ala nyatakan, sawa'um minkum, sama saja daripada kalian, man asarral qawla, sesiapa yang menyembunyikan kata-kata, wa man jahara bihi, dan siapa yang menyatakan kata-kata, yang kata-kata jahit nyata ke, kata-kata sembunyi ke, sama aja. Wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa-siapa yang dia ni bersembunyi-sembunyi tengah malam, wasari bin nahar, dan juga dia bergerak pada waktu siang, tengah siang ke, tengah malam ke, semua kata-kata kita tercatat. Tak ada satu pun. Macam disebut dalam Quran, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada dilafazkan sebarang kata-kata illa ladaihi raqibun atid, kecuali pada kata-kata tersebut, pada manusia tersebut ada satu malaikat yang mengawasi dan juga lagi menyalin. Dia catat, dia salin. Malaikat tahu apa yang dalam hati. Betul, dia salin lah. Sebab tu kenapa bila idza hamma, bila kita inginkan satu perkara, kan bila manusia tu ingin satu perkara, lepas tu nak buat kan dapat satu. Kalau malaikat tak tahu, apa dia buat? Kalau malaikat tak tahu, dia. Tapi masalah ikhlas ke tidak, itu tak diketahui. Keikhlasan itu hanya diketahui Allah Ta'ala saja. Dan penjalinan amal, malaikat salin. Orang yang mati syahid, orang yang infak harta, orang yang belajar, kan yang kita kata dalam hadis Nabi kata 3 golongan yang dinyalakan api neraka untuk mereka. Zahir pada penglihatan manusia, amalan mereka memang sangat amalan yang sangat-sangat terbaik. Mati syahid, kan, alim, hafiz Quran, kan, hafal Quran, qari Quran, kemudian orang yang banyak bersedekah. Kan kita cerita orang tersebut dah dicatatkan amal yang dia buat. Tapi dalam masa yang sama, bila ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa buat? Kenapa buat soalan dia? Kenapa buat? Dia pun kata, ya Allah, aku ni. Yang dia katakan hamma, ingin buat tu lain. Ingin buat tu maksud dia, nak solat, nak sekian. Soalan kenapa, yang kenapa tu tak ada. Malaikat tak tahu. Kenapa nak buat? Tak tahu. Nak buat, macam nak bersedekah lah. Itu, lupa. Itu dia dapatlah salinan situ. Nak bangun tidur malam, nak bangun solat malam lah, adalah pahala dia tu, tercatat dah. Malaikat tahu. Tapi masalah sekarang ni, kenapa nak bangun? Pak mentua ada kat rumah. Itu lain lah. Itu benda yang rosakkan amal lah. Pak mentua ada kat rumah, apa lagi? Segan kan. Perempuan baca Quran kuat-kuat ketika mak mentua datang rumah. Sama lah. Dia pasal benda-benda tadi, masalah ikhlasan dia tadi, catatan akan berlaku, baik dalam atau luaran. Itu sebab kenapa manusia tak boleh menyuruhkan perkara ini. Itu yang pelik, amat-amat pelik. Dengan ajaran yang seterang-terang macam ni pun, orang-orang munafik yang memang tak percaya Allah Ta'ala lah sebenarnya, orang Yahudi yang lagi juga, mereka ni tahu Allah Ta'ala mengetahui, tapi dia boleh nak trik juga, nak tipu Allah Ta'ala, tipu orang beriman. Sedangkan dia tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Sepatutnya dia tahu. Tapi tak berlawan ke tak? Antara niat dia dengan ikhlas tu dia... Tak, niat untuk buat. You want to do something. Dalam terlintas hati anda nak buat benda. Nak buat benda, bukan masalah kenapa. Nak buatlah, dia lintas. Nampak orang akan susah kan, dia duit ni, sedekahlah. Tapi yang part tambahan dia, kenapa? Kan, macam baru balik umrah kan, nak tengok televisyen, nanti kau kata apa pula kan. Nak kapal terbang tak tengok televisyen, dia kata kenapa tak tengok? Kau biar benar pergi umrah ni balik. Jatuh kapal terbang nanti kan. Hilang tahu-tahu banyak-banyak. Contoh macam tu lah. Sometimes you want to do something, satu benda, why buat benda tu tak ada lain. Itulah benda yang berlainan. Yang itulah benda yang kita kata tersembunyi daripada sisi para malaikat. Dia menyalin je apa mulut kita cakap, apa hati kita lintas. Tapi dah masalah apa, kenapa kita nak buat benda berkenaan, dia tak tahu. Dia catatkan saja. Sebab kenapa hangusnya amalan orang-orang yang buat di hari akhirat nanti. Dia ingatkan benda tu akan dapat pahala, tapi sampai di depan Allah kosong. Ataupun dia ada tulis juga? Tak tulis, dia tak salin.
Itu Allah Ta'ala berikan. Kadar macam kita bincang adalah kadar apa yang disebut oleh dalil, sampai part itu je. Lebih dari itu tak ada. Macam kata orang mati kan, kubur, kita bagi salam, dijawab salam. Salam je, ngadu jangan. Ngadu kan kita macam ngadu tambahan tak ada. Abah mak kahwin baru dah, tak ada. Yang tu tak masuk. Dia masuk time salam je. Allah Ta'ala pulangkan roh dia, salam jawab habis. Ngadu tambahan tak ada. Ngadu tambahan tidak ada. Sebab tu para sahabat tak mengadu pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam. Mengadu pada Rasulullah tak ada. So, pengaduan tadi hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Okey, baik. Sambung. Dia kata apa? Dia kata fala ilaha ghairuhu. Maka tiada sebarang yang dipertuhankan selainnya. Wala rabba siwahu. Dan tiada pentadbir, Tuhan yang mentadbir selainnya. Ya. Dia kata waqad sabata fi sahih. Dan telah sabit dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam qala li Jibril, berkata kepada Jibril, lamma sa'alahu 'anil ihsan, apabila Jibril menanyakan kepada Nabi SAW berkenaan dengan ihsan. Faqala, Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ia adalah ihsan, itu adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak lihat dia pun, fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Mana engkau sembah Allah Ta'ala seolah-olah kau nampak dia. Kalau engkau tak nampak dia pun, engkau kena tahu dia nampak engkau. Dan ini sebenarnya ihsan ni adalah dia kemuncak hasil gabungan di antara iman, Islam dengan iman. Ada Islam, bagaimana amal-amal fizikal yang dibuat kerana iman. Dia akan melahirkan ihsan. Dia ihsan tu bukan datang tiba-tiba je. Dia datang dengan latihan seharian kita buat. Macam solat kita buat, kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Dan dia akan menjana dalam hati kita perasaan tersebut. Kita sembah Allah Ta'ala macam nampak dia, tapi kalau tak nampak pun kita tahu dia nampak kita. Itu benda-benda yang dikejar sebenarnya. Sehabis-habis orang beramal, itulah paling tinggi dia cari. Tak ada benda cari lagi tinggi dari itu. Yang kita nak buat amal kejahatan, kita berhenti sebab Allah Ta'ala lihat. Macam kita terangkanlah, macam wuduk kan, solat. Kita tak berwuduk pun orang bukan tahu pun. Mana orang tahu? Tak try lagi solat. Tak ada macam orang terpandang atas kepala tu kentut ke. Mana ada? Kan? Tak ada siapa tahu pun. Tak mandi wajib pun tak ada orang tahu. Kalau tak mandi wajib pun tak ada orang tahu. Tapi dituntut kita dekat situ, kita jaga amal kita buat mesti mengikuti syarat. Sebab Allah Ta'ala yang tahu segala-galanya. Tak sah amal tersebut kerana apa? Kerana tak mencukupi syarat yang diletakkan. Tapi siapa yang boleh menghitung ke atas kita? Allah. Itu yang dilatih pada diri kita. Dilatih bahawa kita ni dalam surveillance Allah Ta'ala sentiasa. Itu ibadat yang kita buat. Itulah hasil ibadat. Yang macam kita terangkan surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia semua, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu, yang cipta orang sebelum kamu. Moga-moga kamu dengan penyembahan itu kamu akan bertakwa. La'allakum tattaqun. Mau ibadat supaya kamu bertakwa. Sebab tu kenapa dalam ibadat tadi dia memang consist of dua perkara. Mesti ada dalam diri orang tersebut. Pertama, patuh kepada yang diarahkan. Kedua, ketika kepatuhan tadi kerana dipercaya benda tu memang daripada arahan Allah Ta'ala. Bahkan diiringkan dalam amal ibadat yang dia buat tadi, semua apa dipanggil particles yang memberikan dia hint bahawa dia buat ni takut dia tak sah ibadat tadi, bukan kepada orang kiri dia, kanan dia sebagainya, tapi kerana Allah Ta'ala melihat. Kalau dia tipu pun orang tak tahu. Macam budak asrama ni kan, bila abang-abang asrama datang kan, dah solat belum? Dia ambil air, dia basahkan kepala. Yang abang pun pegang, lagi basah, tidur balik. Kan, bagus je. Budak tak solat pun, kadang budak-budak ni, dia pasal dia malas bangun kan, dia sediakan air dekat tepi katil dia, dia basahkan kepala. Lepas tu bila kan warden asrama datang kejut-kejut solat, dah solat dah? Dah. Bila? Tengok kepala. Dia rasa kepala pasal dia hubung kan, Melayu kita kan basahkan ujung kepala je. Dia check kat situ kena ada air ke tidak. Nah, itu konsep dia. Kalau kita tipu pun tak ada siapa tahu. Dalam Islam interrogation yang melampau-lampau tak ada. Orang tu kata tak ada lah. Kecuali ada saksi lain yang mengatakan sebaliknya. Kalau tak ada saksi, kita tak disuruh untuk paksa dia mengaku. Itu asas dalam agama. Lepas tu kalau pasal orang tu patut takut lebih pada Allah Ta'ala banding takut kita.
Dan memang kita kata macam-macam puasa, ibadah puasa, kalau kita tipu, mana orang tahu pun kan. Letak air kotak ni kita kan, tinted tu yang JPJ tak bagi tinted gelap tu. Saya cerita tu kan, buat lawak tak tinted ni, orang pun tak perasan. Kadang-kadang ada orang kan dalam kereta tu, dia tak perasan, dia kot hidung ke muka ayu dah, lepas tu kot hidung, main minta hidung. Saya kata isi saya orang tu, sibuk tengok orang buat apa. Dia kata tak ada buat, dia tahu. Pada kot hidung pegang tak hidung sambil driving tu. Nampak dia main tak hidung kan. Tapi kalau tinted tak nampak, layu lah sama sentiasa kan. Manusia ni macam tu lah. Tapi nak fahamkan sekarang, dalam kereta tu kalau dia buat apa, mana orang tahu. Cik makan coklat ke kan, habis keluar kereta habis kan. Kalau kita mandi kat shower kan, dahaga sangat, pelan air, mana orang tahu. Tak orang tahu pun. Yang itu yang sebenarnya ibadat kita buat tadi, untuk relate kepada perasaan kita merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Tanpa amal ibadat, seorang tu percaya Allah Ta'ala saja, tanpa amal, dia tak boleh nak trace di mana dia punya keyakinan tadi duduk. Betul dia buat kerana Allah Ta'ala ke tidak. Tu Allah Ta'ala uji kita dengan ibadat. Dan supaya dia heightenkan balik pada diri kita perasaan tersebut. Itu yang dikejar. Bahkan tak ada siapa. Dan itulah takwa. Itulah takwa. Bila kata takwa tu apa? Ihsan tu adalah takwa. Sembah Allah Ta'ala seolah-olah nampak Allah Ta'ala. Kalau tak nampak pun, kita kena tahu dia nampak kita. Perasaan tersebut yang dia nak ditanamkan dalam ibadat-ibadat kita buat. Tu bila Allah Ta'ala beritahu kat sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum kan. Di mana kamu berada, dia bersama kamu. Dia bersama kamu. Dan dia tahu, melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Itu untuk memberitahu pada kita, bimbanglah, takutlah, jagalah amal. Bahkan bukan sekadar amal luaran, hati punya amal pun kena jaga. Sebab amalan hati kita juga di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak ada benda tersembunyi daripada dia. Kita boleh bohong depan orang ramai, tapi masalahnya di sisi Allah Ta'ala benda tu sangat jelas, terang. Tidak ada satu benda tersembunyi. Wa kana al-Imam Ahmadu yanshudu hadzainil baitain. Imam Ahmad bin Hanbal dahulu sering menyebut atau mengqasidahkan, menasyidkan dua bait syair ini. Satu bait tu dua rangkap lah. Dia kata, idza ma khalawtad dahra yawman fala taqul. Apabila engkau bersendirian pada satu masa, maka jangan kau katakan khalawtu, aku bersendirian. Whenever kamu bersendirian pada satu masa, anytime kita kosong, tak ada orang dengan kita, jangan engkau kata aku bersendirian. Walakin qul alayya raqibu, akan tapi katakanlah ke atasku ada yang mengawasi. Wala tahsabannallaha yaghfuru sa'atan, janganlah kau sangkakan Allah Ta'ala tu lalai daripada satu detik pun. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu, dan tidak juga apa yang tersembunyi daripadanya ghaib. Tersorok dalam ni ghaib. Tak, di sisi Allah tak ada yang ghaib. Tidak ada yang ghaib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, dia sering sebut macam ni supaya nak ingatkan bahawa kalau kita bersendirian, jangan kata kita bersendirian. Kita ke atas kita ni ada yang mengawasi. Dan jangan sangkalah bahawa Allah Ta'ala lalai walau sedetik pun, dan bahawa apa yang tersembunyi Allah Ta'ala tu ghaib. Tak ada. Maka dia akan hadir balik hari akhirat nanti. Tak ada benda yang tertinggal. Tak ada benda yang tertinggal. Baik amal yang kita kata yang disengajakan, yang tak disengajakan, atau benda yang tak sengaja pun, tak sangka jadi pun, menyelamatkan seorang tu pun akan ditimbulkan balik hari kiamat nanti. Okay. Faham Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan seluruh langit dan juga bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Ta'ala dikembalikan segala urusan. Urusan dikembali kepada dia. Ai huwal maliku lid dunya wal akhirah. Dialah Allah Ta'ala ni pemilik bagi dunia dan akhirat. Raja yang memiliki dunia akhirat, dialah. Kama qala, ia seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Lail ayat 13, wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah akan akhirat itu dan juga yang permulaan. Yang terakhir kami punya, yang mula-mula pun kami punya. Tak pernah ada masa di dunia ini yang bukan kami punya. Maksud dia, Allah Ta'ala wa huwal mahmudu ala dhalika, Allah Ta'ala terpuji di atas sifatnya itu. Pemilikan dia tadi, dia terpuji di atas pemilikan berkenaan. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam Quran surah Qasas ayat 70, wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, miliknya lah pujian pada yang permulaan dan juga yang terakhir.
Pada permulaan penciptaan lah dia lah yang terpuji, pada perakhiran penciptaan juga dia adalah yang terpuji. Wa qala, Allah Ta'ala firman dalam ayat lain surah Sabah ayat pertama. Allah Ta'ala nyatakan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji milik Allah yang miliknya segala apa di langit, di seluruh langit dan juga di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan miliknya lah pujian pada pengamat nanti, pada akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha luas pengetahuan. Fajami'u ma fis samawati wal ard. Kerana dia kata, kenapa dia jadi macam ni? Keadaan dia terpuji. Kerana dia kata segala apa yang di langit, seluruh langit dan juga di bumi, illa atir rahmani abda, tiada melainkan dia akan datang kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang penyayang, sebagai hamba. Tak ada satu pun datang sebagai kawan, teman, sekutu, lawan, setara, tak ada. Semua sekali datang sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, dalam menghitung mereka dan membilang mereka dengan bilangan. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang padanya pada hari kiamat nanti secara bersendirian. Tak ada datang. Ni mana kumpulan yang taklim di sini. Tak ada panji-panji. Kalau orang kita belajar tarekat seronok kan, ada panji tu datang. Di sana nanti kelompok-kelompok masuk sama masuk neraka. masuk syurga, masuk neraka. Ya, diheret daripada ramai-ramai, tapi datang untuk soal jawab seorang-seorang. Laisa bainahu bainallah turjuman. Tiada di antara dia dengan Allah Ta'ala sebarang penterjemah. Tak ada mediator pun. Allah tanya amal dia buat ini apa. Seorang demi seorang akan dipersoalkan. Yang tempoh sangat panjang. Kalau macam tu soalkan, kalau kita beratur nak lepas immigration pun menggelupur lama kan. Bukan anda kata bayang kat sana nanti. Semua manusia ada. Bukan 6 bilion yang sekarang ada. Daripada zaman Adam sampai akan datang. Yang soleh dikedepankan. Yang mana yang dilambatkan kerana amal dia dilambatkan. Baik berapa ramai manusia akan ditanya, awak giliran nombor berapa? Banyaknya manusia yang akan persoalkan. Semua akan datang kepada Allah Ta'ala secara bersendirian untuk persoalan. Adapun dikumpulkan beramai-ramai kan macam dalam neraka. Satu kumpulan masuk, beramai-ramai masuk neraka. Yalah. Masuk neraka beramai-ramai, berkumpulan, berkelompok-kelompok. Sebab macam dalam hadis Nabi SAW, bila manusia mula-mula nak masuk neraka atau masuk neraka, sebelum syafaat bermula, yang mula sekali akan disebut adalah, Nabi kata akan diseru di mahsyar nanti, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, barang siapa menyembah apa-apa, ikutlah apa disembah. So siapa sembah matahari, dia masuk dalam neraka. Maksudnya sekian, ini one way ticket to the hell. Dia semua sekali ikut apa disembah, dia akan ikut. Tak ada siapa yang tertinggal. Sampai kalau bila manusia ni orang ramai mula stranded tunggu tu, adalah Nabi kata tinggallah umat ini berserta dengan munafik mereka. Orang beriman berserta orang munafik tertinggal. Ini yang ayat nanti kita akan baca dalam surah Al-Hadid ni. Macam mana persoalan akan timbul bila pergerakan nak meniti di sirat, orang munafik ikut sekali jalan. Dia tak berjalan masuk sekali dalam neraka pada awal. Dia akan ikut sekali. Cuma Allah akan padamkan cahaya mereka. Yang kesan iman tadi, maka orang yang beriman akan ada cahaya. Orang yang munafik tak akan ada cahaya di sana nanti. Itu penghinaan yang Allah berikan. Nanti lepas ayat kita baca ni, nanti akan ada lepas potongan yang berikutnya, nanti kita akan baca. Pasal kita bincang kepada awal surah Al-Hadid ni, perbincangan berkenaan dengan bukti-bukti keesaan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita baca sekarang. Lepas tu nanti akan masuk pada kesan iman tu. Apa hasil dia? Apa hasil iman tersebut? Yang mana kita hari dunia dia akan terangkan, akhirat nanti dia akan terangkan. Yang lepas ni. Jadi dalam konteks masalah berkumpulan masuk neraka, ya. Masuk neraka berkumpulan, ya. Kan, one group masuk, malaikat tanya, kenapa masuk? Itu akan datang ada macam surah Al-Mulk, Allah ceritakan berkenaan dengan mereka masuk neraka, sa'alahum khazanatuha. Mana bertanya kepada orang masuk neraka, kulama kan dia masuk neraka, masuk fauj, satu kumpulan. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kan dia kata, korang ni masuk neraka, korang tak datang beri korang pemberi ingatan ke? Tak ada orang ingatkan ke? Kenapa masuk neraka? Mana malaikat macam pelik. Kenapa orang tu masuk neraka? Itu yang kita akan baca nanti ke depan sikit. Baik. Dia kata kat sini, surah Maryam ayat 3 sampai 5 menterangkan macam tu. Okey. Kerana itu Allah Ta'ala terpuji sebab semua sekali milik dia. Tak ada apa yang bukan milik dia. Tak ada apa yang setara dengan dia. Bahkan semua sekali datang sebagai hamba kepadanya. Dia kata walihadza qala. Dan kerana ini bila Allah Ta'ala kata semua milik dia,
Wa ila Allahi turja'ul umur. Kerana semua milik dia, maka kepada Allah Ta'ala lah dikembalikan segala urusan. Ai ilaihil marja' yaumal qiyamati. Kepadanya ialah tempat kembali pada hari kiamat. Fayahkumu fi khalqihi. Maka dia akan menghukum pada makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya, bima yasha', dengan apa yang dia kehendaki. Wa huwal adilu. Dan dialah yang adil. Alladzi la yajur. Yang dia tidak akan zalim. Tidak akan melampau. Wala yazlimu mithqala dzarratin. Dan dia tak akan zalimi anaya seorang walau sebesar zarah sekalipun amal kebajikan yang orang tu buat. Bal iyakun ahaduhum. Yang bahkan jika sekiranya seseorang mereka ni ada untuk mereka ni amalun hasanatan wahidah, in yakun ahaduhum amila hasanatan wahidatan. Dan jika sekiranya ada seorang di kalangan mereka ni melakukan satu kebajikan, satu je kebajikan, yudha'ifha, dia akan menggandakannya. Macam hadis bitaqah, hadis berkenaan dengan hari akhirat, nanti ada orang yang dia dibawa pada 99 lembaran kejahatan yang dia buat sejauh mata memandang. Setiap satu lembaran tadi sejauh mata memandang. Lalu bila ditanya pada dia, ada tak kebaikan? Dia kata tak ada. Maka Allah Ta'ala kata, engkau takkan dizalimi pada hari ini. Diselak daripada amal yang dia ada, dilihat ada satu je keratan yang di situ tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditimbang, nak ditimbang satu tu saja dengan segala amal yang jahat yang dia buat. Dia kata apa nilai? Allah Ta'ala kata engkau takkan dizalimi. Bila ditimbang la ilallah tadi, berat la ilallah tadi pada sisi amal dia. Yang ini terangkat, yang ini jatuh, walaupun satu kad saja. Yang menjadikan amal tadi tu bernilai berat macam tu sekali adalah Allah Ta'ala. Dia menggandakan kebaikan tersebut. Satu kebaikan diganda-gandakan sampai orang tersebut dilepaskan daripada azab. Sebab tu kat dunia ni, kalau kita nak minta untuk orang yang telah mati tu satu, tak payah bagi dia pahala baru, mintalah keampunan bagi dia. Kalau keampunan dapat, dia akan lepas pun sekali, walaupun sebesar mana pun kesalahan dia ada. Tapi kalau kita sibuk bagi Fatihah, bagi sekian, tapi dia dalam masa yang sama tak diampunkan dosa, maka takkan lepas. Ini amat merugikan bila orang tak faham. Ini dipanggil apa? Ibadah smart. Kan? Smart, you have to be smart. Faham apa yang diletakkan oleh agama untuk jalan. Bukan kita sibukkan dengan jalan, kita fikirkan logik. Kalau bagi dapat amal banyak, nanti lepaslah. Banyak mana dosa dia, kita tahu tak? Awak tahu tak dosa dia banyak mana? Kalau kita ganti Fatihah, kita bagi dia, dalam kita tak ada. Masalah juga tu. Nak sedekah ke orang, awak pun tak cukup amal. 4 lagi kan? Salah tu. Baik. Dia kata yudha'ifha ila asyri amsalihha. Dia akan menggandakan kebaikan tu kepada 10 gandaan seumpamanya. Wa ya'ti min ladunhu ajran azima. Dan dia akan berikan dari sisinya ganjaran yang hebat, ganjaran yang besar. Nah, orang semua kita tak sangka. Surah An-Nisa ayat yang ke-40. Maksudnya dia boleh, Allah Ta'ala menggandakan, yudha'if liman yasha'. Dia menggandakan untuk siapa yang dikehendaki. Dia diampunkan siapa dia kehendaki, digandakan amal untuk siapa dia kehendaki. Amal kecil tapi dapat pahala banyak. Sebab orang tersebut dia dapat belas ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu mintalah untuk orang yang kita sayang keampunan dan juga rahmat, belas kasihan Allah Ta'ala, supaya sampai pada kiamat nanti walaupun sedikit amal dia buat, Allah Ta'ala masih kasihan dekat dia. Okey. Kama qala Ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Ta'ala nyatakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan, neraca-neraca keadilan, kesaksamaan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka takkan dizalimi satu jiwa pun, sesuatu pun. Satu jiwa tu takkan dizalimi sesuatu pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan jika sekalipun amal kebajikan yang dia buat tadi sebesar biji sawi je. Mithqala habatin min khardalin. Sebesar atau seberat mana? Sebesar biji sawi je. Kecil je. Ataina biha, kami datangkan ia, kami bawakan datang benda berkenaan. Wa kafa bina hasibin, madailah kami sebagai yang menghisap. Kalau seadil-adil yang menghisap adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hisap masih hilang je, tak cukup. Tak cukup, terlebih. Tak ada. Allah Taala tidak ada satu benda pun yang dihisap akan terlepas. Wa qauluhu ta'ala firman lepas tu pula menerangkan lagi ke hak dia, kedudukan dia sebagai Tuhan yang patut dirasakan manusia tu, letakkan ketakutan, kebimbangan padanya. Dia kata wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, yulijul laila fin nahar, dia memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail, dan dia yang memasukkan siang ke dalam malam. Ini sebenarnya para ulama bahaskan apa maksud siang
dalam malam, malam masuk siang. Macam mana siang masuk malam, malam masuk siang? Dia sebenarnya keadaan tu adalah keadaan di mana ketika mana kita nak siang, matahari datang, dia punya cahaya masuk macam ni. Maksud dia separuh cahaya tu masuk macam ni, tapi matahari masih dekat sini. So kawasan ni gelap lagi, tapi cahaya dah naik. Tapi bila dia turun pula, kita tenggelam, matahari dah hilang, cahaya dia masih lagi tinggal. Tu dia masuk separuh siang, masuk dalam malam. Dia bukan macam ni. Malam dengan siang kita bukan jalan ni malam, ni siang. Dia macam tu. Bila masuk siang macam ni, siang masuk ke malam ketika pagi, dan ketika malam macam tu. Dia akan berada macam tu. Dia akan turun daripada kita macam tu. Mana matahari terbenam, cahaya dia akan perlahan-perlahan tinggalkan kita. So dia angle tadi memang dia bercantum, bukannya dia berasing. Itu maksud yang diterangkan. Dan dia kata maksudnya, dan dimasukkan di situ adalah huwal mutasarrifu fil khalq. Dialah yang memperlakukan sesuka hatinya terhadap ciptaan. Yuqallibul laila wan nahar, membolak-balikkan malam juga siang. Wa yuqaddiruha bi hikmatihi kama yasha, dan dia mengkadarkannya, menetapkannya dengan kebijaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki. Itu yang pendapat kita pertama. Yang kedua ni dia kata masuk malam dan siang ni, siang masuk malam ni adalah masalah tempoh pula. Tempoh macam mana siang dan malam ni boleh tidak serupa. Musim panas, malam pendek, siang panjang. Musim sejuk, siang pendek, malam panjang. Sejuk, malam panjang. Rasa panjang malam, tapi siang rasa sekejap je. Kalau kata musim panas, malam tu pendek je, siang yang panjang. Itu dia kata fataratan yutawwilul laila. Maka sekali-sekala dia akan memanjangkan malam. Wa yuqassirun nahar, dan dia memendekkan siang. Wa taratan bil aks, sebaliknya pada waktu yang lain dia akan terbalik. Dia panjangkan malam, panjangkan siang, dia pendekkan malam. Wa taratan yatrukuhuma mu'tadilain, dan sekali-sekala dia biarkan kedua-dua sekali sama. 12 jam siang, 12 jam malam. Itu dengan hikmah dia sendiri. Wa taratan yakunul faslu syita'in. Dia kata dan sekali-sekala datang cuaca ataupun musim itu dengan dalam keadaan musim sejuk. Thumma rabi', kemudian musim bunga. Thumma qaizan, kemudian musim panas. Thumma kharifan, kemudian musim luruh. Wa kullu dhalika bi hikmatihi wa taqdirihi lima yuriduhu bi khalqihi. Dia kata semua itu dengan kebijaksanaannya dan ketentuan dan ketetapannya bagi apa yang dia kehendaki terhadap makhluk-makhluknya. Wa huwa alimun bi dhatis sudur, dan dia maha mengetahui, amat mengetahui tentang isi kandungan segala dada. Ai ya'lamu saraira wa in daqqat wa in khafiyat. Dia mengetahui segala rahsia-rahsia, sekalipun paling halus, paling tersembunyi, dia tahu. Tidak ada satu pun yang dia tak tahu. Ini yang disebut oleh Allah Taala untuk menerangkan tentang tajuk yang pertama tu. Baik, sekarang ni masuk pada bahagian untuk menyuruh kita kesan kalau dah beriman Allah Taala, apa yang patut seorang tu buat. Okey. Allah Taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ambil 3 ayat dulu Qala al-mu'allif rahimahullah. Ni ambil ayat tu. Dia kata wa aminu berimanlah kalian. Aminu berimanlah kalian semua. Dia amin. Dia adalah amar fi'il amar. Daripada amana yu'minu imanan. Aminu berimanlah kalian semua billah terhadap Allah Taala, wa rasulihi dan utusannya, wa anfiqu dan infakkanlah, belanjakanlah,
mimma ja'alakum mustakhlafina fih, daripada apa yang ja'alakum dia jadikan kalian mustakhlafina fihi, menguasai atau berkuasa padanya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, minkum di kalangan kalian, wa anfaqu, dan menginfakkan, membelanjakan, itu harta yang diberikan, lahum ajrun kabir, untuk dia ada ganjaran yang besar. Wa ma lakum, dan apa hal kamu? Kenapa kamu? Ma lakum, ya, apa hal kamu? La tu'minuna billah, tidak kalian beriman dengan Allah Ta'ala. War rasul, sedangkan rasul yad'ukum, menyeru kalian, litu'minu bi rabbikum, untuk kalian beriman dengan Tuhan kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum, sedangkan dia telah ambil perjanjian kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Huwallazi, dialah yang yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat, yang menurunkan ke atas hambanya bukti-bukti yang nyata. Liyukhrijakum, untuk dia keluarkan kalian, minadh-dhulumati, daripada segala kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap kalian la raufun, benar-benar lembut, rahimun, benar-benar penyayang. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, amara ta'ala bil iman bihi. Amara Ta'ala bil iman bihi, memerintahkan Allah Ta'ala agar beriman dengannya, wa bi rasulihi, dan dengan rasulnya, ala wajhil akmal, di atas bentuk yang paling sempurna, wad dawam, dan berterusan, was sabat, dan juga tetap, ala zalika wal istimrar, tetap di atas itu dan juga berterusan, jangan berhenti-henti. Sebab tu dah beriman disuruh iman lagi. Maksud dia apa? Jangan tinggalkan iman. Jangan kita ada masa nak beriman, ada masa memang betul iman tu naik dan turun. Iman bertambah dan berkurang. Kita berkali-kali terangkan berkali-kali, memang macam itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya golongan yang golongan yang Murji'ah ke, Qadariyah ke, dan sebagainya, akan timbul dari mereka ni perasaan kononnya benda-benda tersebut bahawa dia katakan sebagai iman tadi, dia kata benda tu tak bertambah, tak berkurang. Alasan dia kerana benda berkenaan, dia kata ada percayalah, percayalah. Tapi dalam Islam tak, kita tahu bahawa iman kita ni adalah consist of 3 perkara. Kepercayaan dalam hati, kan? Kepercayaan dalam hati, kemudian perlakuan dengan lidah, dan amalan dengan anggota tubuh. Dan ada macam apa, Syekh Utsaimin dia tambah satu lagi, amal hati. Beramal dengan hati, takut, harap, cinta. Dalam hati kita kena ada benda tu. Mana dia ada kepercayaan, percaya satu, amal hati, amal anggota, amal lidah. Dia tak boleh salah satu saja. Mana itu dah iman secara keseluruhannya. Dan dia kata kat sini dia kata suruh pastikan iman tu berterusan ada. So every time kita tahu bahawa iman itu bertambah dengan amal-amal soleh. Makin banyak amal soleh kita buat, makin tinggilah iman kita. Mungkin macam kita datang kelas agama dan sebagainya, lepas tu duduk datang masjid, dia akan lain rasa dia. Dalam hati kita pun rasa bertakwa kuat je. Bila kita lalai kan, duduk lepak kedai dan sebagainya, tengok televisyen, kita rasa hati kita makin jauh. So bertambahnya iman dengan amal yang soleh, berkurangnya iman dengan kurangnya amal soleh, atau banyaknya amal yang fasid. Dia akan merosakkan. Dan dia diterang kat sini suruh beriman. Kemudian dia kata apa? Wa hatha 'alal infaq. Dia suruh supaya infakkan harta. Mimma ja'alakum, daripada apa yang dijadikan kalian mustakhlafin, berkuasa, fihi, padanya. Ai mimma huwa ma'akum ala sabilil ariyah. Yang mana harta tu tadi yang ia bersama kamu di atas bentuk pinjaman sahaja. Sebenarnya harta kita pinjam, yang kita ada kita pinjam je. Pegang sementara. Fa innahu qad kana fi aidi man qablakum. Kan sungguhnya harta-harta tersebut dahulunya berada pada tangan-tangan sesiapa yang sebelum kamu. Mana benda tu pernah wujud pada tangan orang sebelum kita. Kemudian orang tu mati, kita pegang. Kan dia asalnya duduk kat tangan orang sebelum kita, dia tinggalkan, kita dapat. Famasara ilaikum, kena jadi kepada kamu. Fa arsyada ta'ala ila isti'mali mastakhlafahum fihi minal mal fi ta'atih. Maka Allah Ta'ala menunjukkan, memberikan panduan kepada penggunaan apa-apa yang dia perkuasakan mereka ke atasnya, daripadanya,
dia kuasakan mereka padanya daripada harta-harta pada ketaatan di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya infakkan fa in yaf'alu, maka jika mereka buat, itulah yang dikehendaki. Wa illa, dan jika tidak, hasabahum alaihi, dia akan menghisap mereka di atas perkara tersebut. Wa aqabahum litarkihimul wajibati fihi, dan dia akan menghukum mereka di atas perbuatan meninggalkan mereka ni akan kewajipan-kewajipan pada harta yang diperkuasakan mereka ke atasnya. Itu memang confirm, jelas. Kita kata tak ada sebarang sembunyi di situ. Baru ni ada jadi kes lah. Dan bila orang kita ni memang betul, kalau kita ni kena belajar, kalau ada bagi, kalau tak ada diam-diam. Jangan asyik konflik sangat. nak bersedekah tu macam-macam, sindiket lah, apa dan sebagainya. Kadang-kadang jemaah Malaysia kita ni, ustaz pun macam tu juga cakap. Memang betul, tak nafikan. Kita tak sanggup, nanti kita bagi seorang 10 orang 10 orang 10. Tapi dalam masa sama, kalau dia minta, bagilah. Orang minta sedekah, bagilah. Kalau rasa ada duit, bagi. Kalau tak ada, tosa jangan buat andaian pelik-pelik. Ni lah sebagainya. Jangan pandai hina. Pasal wa masaila fala tanhar. Ada orang yang meminta, jangan kamu sedekah. Ni minta. Tak nak bagi, tak apa, cakap dengan baik. Kalau tak nak bagi pun, cakap dengan baik. Jangan gunakan bahasa yang kasar. Malas, apa ni kan, badan elok je, kenapa tak nak beramal kerja. Orang minta, nak bagi, tak nak bagi, sudahlah. Pasal memang kita kata dalam konteks masalah yang meminta tadi, tak semestinya orang minta tu dikira sebagai asnaf. Kena ada asnaf dahulu. Dia tak layak minta, tajuk lain. Kita nasihatkan dia, tapi bagilah. Jangan kita marah dia, dah lah tak bagi, marah pula. Tak elok. Pasal dalam Quran Karim memang antara, macam kita terangkan dulu, antara perkara yang Allah Ta'ala kaitkan dengan bila manusia ni nak mati, yang dia ingin cita-citakan kalau boleh dia boleh buat lagi selain jadi orang yang soleh adalah apa? Nak bersedekah. Macam akhir surah Munafikun. Akhir surah Al-Munafikun. Kalau tak nyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, belanjakanlah daripada apa kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang pada seorang kamu ni kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka niscaya orang tersebut akan berkata, Rabbi, Tuhanku, kalaulah akhartani, kau lewatkan aku, ila ajalin qarib, dengan tempoh yang dekat sikit je, fa as-saddaqa, pasti aku bersedekah. Banyak amal lain, dia kata pasti aku solat, pasti aku sekian, pasti aku sedekah. Wa aku minas solihin, aku jadi orang yang soleh. Dia angan cita-cita kalau boleh bersedekah, nak sedekahkan lagi. Dia masalahnya nak mati dah. Tapi tengok, angan-angan orang nak mati, kalau ada duit dah bagi lagi, nak bagi sedekah. Sebab tu kenapa tengah sihat ni jangan berkira lah. Boleh bagi, tak bagi ni. Kalau memang kita kata kita ada benda nak beli kan, maaf lah bang, bil api tak bayar lagi. Contohnya kan, cakap macam tu, terus terang je. Jika tidak, jangan kata sedikit ke apa, itu kan kerja kita. Kadang orang kita ni kan, kita tidak lahir sebagai dia. Dia bahkan kadang orang tu jual barang kan, mungkin tak best, macam makcik burger yang jual kat sini. Kalau pernah jumpa, tak nak beli tak apalah, dia kalau jumpa saya, Ustaz dia kata tak nak kat Saudi. Kalau ada hari, kalau dia kata minta, kalau ada poket, saya bagilah, tak tunggu. Memang kita kena faham, macam kita berkali-kali kita terangkan, orang meminta pada kita tu sebenarnya Allah Ta'ala jadikan dia nak minta. Kadang-kadang kita jangan sangka bahawa kita boleh bersedekah tu sebab kita pemurah, sebab Allah Ta'ala buka jalan. Kena faham macam tu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan kat situ, mimma wa qawlu, Allah Ta'ala firmankan, mimma ja'alakum mustakhlafina fi, daripada apa yang dijadikan kamu berkuasa padanya, menguasai padanya, fihi isyaratun, pada ayat ni ada isyarat, ila annahu sayakunu mukhallafan anka, bahawa harta tu ia akan diganti milik oleh orang lain bagi pihak engkau. Mana sekarang kita punya, bagi tak ada, nanti orang lain pula take over. Itu ada isyarat. Kita istikhlaf, kita menggantikan orang sebelum kita untuk kuasai dan urus. Kita mati, orang selepas kita pula urus. Itu harta yang dimaksudkan. Fala'alla warithuka ayyuti Allah fihi, maka barangkali dia kata waris engkau akan mentaati Allah pada harta yang kau tinggalkan. Fayakunu as'ada bima an'amallahu bihi alaika minka, maka dia akan jadi lebih bahagia dengan apa yang Allah Ta'ala nikmatkan dengannya, dengan harta tadi,
ke atas engkau banding engkau sendiri. Engkau mungkin tak boleh nak gunakan harta dia pasal dah tertua kan. Dia dapat ketika muda. Harta kita tinggal, waris kita dapat ketika muda. Dia happy gila dapat. Kita dah tua, tak ada sangat. Harta tu ada macam kan, macam apalah kan. Jadi bila dia umur dah bertambah manusia ni, dia akan hilang nafsu. Dia tak macam dulu. Kan makan kan, kalau sekarang ketika muda kan, makan kan, nampak kambing-kambing kan. Ini apa, jiran saya dia pergi beli sup. Kita bawa balik daripada sana, dia pergi beli sup daging. Kita tengok saya tak ambil. Dia diam. Saya tak ambil lah, saya tak makan sup kambing, sup yang dia bawa. Lepas tu dia diam. Lama sikit dia kata, "Apa tak makan pun?" dia kata. Tu isi saya menyampuk lah. Sana puas dah makan, dia kata. Dia puas makan, orang duduk kat sini macam kita makan lain dia bagi, tapi yang tu macam tak ada rasa sangat. Dia itu kalau kita dah puas sangat lah. Tapi kadang-kadang tuanya manusia ni kan, dia umur dia meningkat, tak boleh makan banyak. Kena pula kalau doktor kata kecil manis, darah tinggi lah benda kan, makan setengah cawan nasi. Gila betul kan. Saya tak tahulah, setakat ni doktor kata benda saya langgar je letak kan. Bukan ni pun okey. Tak makan pun sakit dah. Tak makan sakit kan. Lepas tu sengsara tengok orang makan, awak ke buluh. Apa boleh makan? Kan? Too much kan. Kadang-kadang buat benda tu macam melampau. Bukannya semestinya apa benda sebut ni, bukan ni pun jaga-jagalah. Kan banyakkan minum air, makan ubat dan sebagainya, tapi janganlah sampai tak makan langsung. Kan? Ini jenis sampai kadang-kadang bukan kambing tu. Kuah kambing tu letak setitik kat lidah dia tu orang gelupur. Macam mana kan? Itu pasal kadang-kadang ini mindset dia dah ada mindset macam tu. Makan kambing akan sekian. Tak ada benda pun. Tapi dah terbiasa. Ya, kadang orang yang dah ni kan, dia hilang dah. Taste bud dia, lidah ni dah makin kurang. Even telinga kita deterioration dah. Lama kita mendengar muzik dan sebagainya, lagu dan sebagainya kan. Apa benda tu sebenarnya kita punya sensor tu makin kurang. Mata makin rabun. Tak macam dulu. So benda-benda tersebut yang Allah Ta'ala jadikan pada kita tu, sampai tu peringkat kita dah tak ni. Walaupun duit kita banyak, mungkin dah umur kita meningkat, duit kita banyak, tapi bila duit kita banyak, kita nak pakai ketika tak ada dah. Dulu gila handbag, sekarang tengok handbag macam kan, nak beli sekian kan, tak ada nak beli kasut, tak ada dah. Time budak-budak lu beria kan, budak-budak saya ingat lu time sekolah tu, budak-budak sekolah beria nak beli kasut Dr. Martin, Dr. Kadin. Doktor kasut tu safety boot. Awak datang jalan pergi pasar raya buat apa? Masalah saya sama sekali tak faham. Kalau dia naik motor laju-laju ke takut kaki pecah, okey lah fine. Ni jalan-jalan situ je, naik bas jalan gitu. Lepas tu pakai, kenapa tak tahu? Sampai sekarang tak faham. Macam seluar jean yang mahal kan, seluar jean Levi's kan, itu kan, itu sebenarnya orang pekerja arang batu je punya seluar. Lombong arang batu punya seluar je. Okey. Bukan lombong arang batu je. Bukan style pun. Pelik betul orang kita. Pelik kan. Orang kerja arang batu jadikan pakaian pergi pasar raya. Apa tak tahu. Awak nak golek-golek ke tak orang pakai seluar macam tu tebal sebab dia nak buat kerja keras. Takut nanti terlanggar batu dan sebagainya, luka. Itulah logik lah. Yang awak pakai macam tu buat apa? Dia macam pergi jalan-jalan bawa kereta pakai helmet. Kenapa? Safety. Bukan pakaian dia, ke tempat dia lah. Itu contoh lah kita kata. Nafsu banyak, tapi duit tak ada. Tapi bila dah tua, nafsu dah kurang, tapi duit banyak. Okey, bila kita tinggal pada waris kita yang muda kan, dia dapat kita mati. Dia orang paling bahagia dengan duit yang kita tinggalkan banding kita sendiri. Faham tak? Kita tak ada happy sangat pun, duit ada tapi tak boleh panjangkan nyawa. Dia dapat duit kita, dia lebih happy banding kita dengan harta tersebut. Kalau dia soleh lah. Dia kata au ya'sillah, ataupun mungkin waris kita yang dapat harta tersebut, dia menderhaka kepada Allah Ta'ala fihi, pada harta yang kita tinggalkan. Fatakunu qad sa'aita fi muawanati, maka kita seolah ketika tu telah berusaha membuat kerahkan keupayaan pada membantu dia al-ithmi wal udwan, kepada apa? Dosa dan pemusuhan. Dia nampak dah dia punya perangai pelik kan. Ini budak ni tanya sekian-sekian. So, jadi kita tinggalkan harta yang banyak. Dengan harta kita telah dia akan gunakan macam-macam. Beli benda haram, buat benda haram kan, laksana benda haram. Jadi kita memanglah kita tak ada niat pun nak bagi harta untuk dia buat jahat, tapi kita menjadi pembantu secara tak langsung kepada dia menjadi ahli maksiat. Alangkah malangnya
Yang kita kata kalau aku tahu macam ni, aku tak akan tinggal sen pun pada engkau harta tersebut. Bagi siap-siap dah kat dunia ni, ketika hidup tu bagi siap-siap dah charity. Tapi oleh kerana tak tahu, dan kita tak tahu nyawa kita mati bila, maka kadang harta yang kita sangka-sangka boleh panjangkan nyawa kita, tapi sebenarnya tak panjangkan pun. Itu yang dalam Quran Karim akan nyatakan. Dia kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi kulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah, yang mulut dia jahat, suka mengadu domba orang sebagainya, suka banyak melaknat. Alladhi jama'a ma'alan wa addadah, yang dia kumpulkan harta kemudian dia duk bilang-bilang. Itu tak apa lagi. Kat saya buat kadang ada kawan saya pegang duit. Yang orang Yaman kan, dia pegang duit sekali pegang banyak, dia tak boleh pegang. Pergi hilang macam kita selai sekeping-sekeping, dia kepit celah jari, kemudian dia pusing, tak boleh tengok nampak duit saya banyak. Jadi dia kepit benda tu kan, dia kepit. Alah, tak juga. Macam ni lah kira. Dia kepit duit tu macam ni. Lepas tu dia akan tarik. Laju tau. Gitu laju. Dia kena bilang laju. Kita pelik juga macam dia pergi duit laju macam tu. Okay, tapi dia orang kan, kawan saya seorang, dia pegang duit dia bilik, dia bilang. Ke saya kena. Saya bilang duit kot. Dia lintas-lintas, alladhi jama'a malan wa addadah. Dia buat lawak kat saya kan. Sekarang ni kalau saya kat rumah tu bilang duit macam tu kat bini saya, alladhi jama'a malan wa addadah. Orang dia himpun kan. Duit kumpul harta, tapi lepas tu bilang tak salah. Kan nak tahu mana nak bayar, mana bayar mana, tak salah lah. Kan, letak masuk dalam bank tu lebih pula kan, tu masalah pula. Tapi ujung tu, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahawa harta dia akan mengekalkan nyawa dia. Harta tu akan akhlada, khulud, kekalkan kita. Ini Allah Ta'ala letakkan kecelakaan lah untuk orang ni. Jadi ini yang kita kata masalah harta kita, memang kita tak nafikan. Kita suka harta kita, tapi kena jaga-jaga, sebab kita bimbang kita menguasai harta tadi, tapi harta tadi tak membantu kita ke syurga Allah. Ini kita kena jaga. Rawal Imam Ahmadu, dari Imam Ahmad an Abdullah ibn Syikhir. Dia kata daripada Abdullah bin Syikhir, qala, beliau berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai kepada Rasulullah sallam, wa huwa yaqul, sedangkan baginda ketika tu berkata, dia membaca, alhaakumut takatsur, melalaikan kamu perbuatan membanyak-banyakkan harta dan juga anak pinak. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata, yaqul ibnu Adam, berkata seorang anak Adam itu, mali, harta aku, handphone saya, motor saya, kereta saya, rumah saya, kan, beg saya, cermin mata saya, jam saya, semua orang saya kan. Aku punya. Nabi kata, wahallaka, Nabi sambung, wahallaka, dan bukan tiadalah laka bagi engkau, mimmalika, daripada harta engkau, illa ma akalta fa afnait, kecuali apa yang engkau makan dan kau habiskan. You eat, you finish, itu harta engkau. Maksudnya selagi tak sampai mulut, bukan kita punya. Jangan kita marah kalau tak sampai. Means that bila sampai dalam mulut kita, masuk, itu kita punya. Tapi kita tengah-tengah bawa, jatuh. Dan masak-masak Maggi, anak saudara baling-baling slipper masuk dalam mangkuk Maggi. Adik saya kena sekali kan. Anak saudara baling-baling slipper kan, dia masak Maggi dia, baru nak makan, tiba-tiba plopok jatuh Maggi dalam kasut, dalam ni slipper, dalam mangkuk Maggi. Lepuk je lah anak saudara dia. Tapi itulah, benda tu selagi tak masuk mulut, bukan kita punya. Jadi tak masuk mulut, bukan kita punya. Masuk dalam dah, itu kita punya. Itu memang harta kita. Tak masuk, kalau hilang, tak sampai ke kita, bukan kita punya. Let go. Banyak pengajaran hadis sangat besar. Kita hanya apa? Orang yang menguasai sementara saja benda tersebut. Tak kita makan, semut makan. Kalau kita tak dapat pada kita, dapat binatang lain, kucing ke, semut ke, bakteria ke, akan makan. Anda tak boleh makan, binatang lain akan makan. Yang takut, benda tak pernah sia-sia. Di sisi Allah Ta'ala, benda tak ada semenda pun sia-sia. Semua akan kembali balik kepada Allah Ta'ala. Jadi kata, mali, jadi wahallaka min malika illa ma akalta fa afnait, dan tiadalah untuk engkau daripada harta engkau melainkan apa engkau makan dan kau habiskan. Au labista fa ablais, atau engkau pakai dan engkau lusuhkan. Pakai sampai lunyai, lusuh kan, belum lubang baju tu baru berhenti pakai. Dia koyak sini baru berhenti pakai. Itu kamu punya, that's yours kan. Au tasaddaqta fa amdait, ataupun engkau bersedekah dengannya lalu engkau kekalkan, dahulukan, upfront. Mana kita letak sini dalam bentuk sedekah, dia sampai sana kita jumpa.
Yang lain tu habis macam tu lah. Dapatlah pahala menggunakan pada yang halal, ada pahala. Tapi benda tu bukan sampai sana. Tapi yang 1 sen kita sedekahkan, RM1 kita sedekahkan, orang minta sedekah kita bagi, ataupun orang infakkan, kita infakkan fisabilillah, kita akan jumpa balik barang kita bagi tadi, walau 1 sen, jumpa di sana nanti. Tak rugi pun sebenarnya. Lepas tu kalau ada orang kata kita ni kalau tak kaya, bocor aura, bohong. Kan, bocor aura ya. Tak ada kerja lain kadang. Saya ingat ada seorang budak tu ikut lagi ke tidak ni. Dia datang, saya ceramah dekat Kota Damansara. Lepas tu dia datang kelas, lepas kelas dia datang jumpa saya. Saya cerita buat apa saya tak ingat. Tapi lepas tu dia datang, dia kata, "Ustaz, saya nak ikut program." Lepas tu kan dah keluar universiti, depan universiti dia letak benda tu. UiTM dia letak banner tu. Jadi budak-budak ni pun macam gila nak cari duit cepat, ikutlah dia. So budak ni cakap dengan saya kata, "Apa benda yang dia ajar?" Dia kata macam ni, "Ustaz, orang tu kata kita semua ni kaya," dia kata, "ada rezeki. Tapi kebocoran aura menyebabkan kita miskin." Dia kata, "Kamu gini." Dia kata macam kita ada kata nanti ada 3,000 pada bulan ni. Kemudian anak sakit, kereta pancit, apa, barang ini, barang itu, ingat benda-benda macam tu, demam sebagainya. Jadi duit tu dispose tempat lain. Last sikit tinggal 500 je dia kata. Itu macam bocor aura lah tu. Tapi yang baik kelakar, nak betulkan aura macam mana? Mandi air garam. Garam bukit. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Apa benda tau? Banyak pula zaman best ni kena kelentong ni kan. Semua bukan seorang-seorang ramai. Saya ingatkan dah habis dah, yang baru pula keluar. Apa benda yang baru keluar? Kumpulan ni. Dulu kan dia cium duit kan. Itu cium duit untuk kaya. Ambil bau. Ambil bau je. Apa tak tahulah. Ada semalam kakak saya tanya. Dia kata pasal apa benda ni? Saya kata sama macam ASQ je, tak ada beza. Dia tanya, dia kata dia kata sini, yang terbaru ni roh branding. Roh branding. Apa benda? Roh branding. Yang kelakar tak? Profil mentor Arab. Mentor Arab. Rahsia ke-7. Aku rabun ni. Kan? Mentor Arab, MA. Roh branding expert number 1 in Malaysia. Master training, TST, author, speaker, motivator, consultant, entrepreneur. Dia kata. Yang seorang ni Big Y expert, child secret expert. Child secret ni saya pasti mesti buat kes anak tak dengar cakap ni, dia jampi-jampi ni. Lepas tu network king expert, brain fitness expert, semuanya expert. Yang kat Oxford pun sesat juga. Ini bukan branding. Pelik betul tak? Ini pun datang lagi. Yang hari tu dah gila, dah ni gila lagi. Pelik betul. Mudah sangat. Kita manusia ni, memang harta kita gunakan kepada yang halal, dapat balik pada kita kebaikan. Kita gunakan macam kalau lah rezeki Allah tak bagi rezeki pada kita, kita letak pada benda yang halal. Ini apply kepada masalah bila Nabi kata wa fi budhi ahadikum sadaqah, pada kemaluan seorang kamu ada sedekah. Para sahabat kata, "Rasulullah, takkan kami datangi syahwat kami dapat pahala pula?" Nabi kata, "Kamu lihat tak, kalau diletak kepada yang haram dapat dosa, letak pada halal dapat pahala." Macam tu lah masalah harta, duit kita letak beli benda bukan-bukan, kan, dosa. Bagi anak bini kita makan, pahala lah. Rawat dia sakit, betulkan kenderaan kita, kenderaan rosak dan sebagainya kan, dibetulkan. Itu semua sifat akhirat, tak seimbang lah. Memang sampai sana nanti jumpa balik. Peliknya orang kita ni boleh percaya kan, apa, bocor aura. Apalah. Kan, nak cakap banyak nanti kan orang kata kita ejek. Tapi tapi kena ejek lah. Hadis ni diriwayatkan oleh Muslim juga. Wazada, dan Muslim tambah wa ma siwa zalika, dan apa selain itu, yang kita kata harta kita tu, apa selain itu, fadhahibun, maka ia habis, pergi. Wa tarikuhu linnas, dan engkau tinggalkan dia untuk orang ramai. You left it out to others, bukan kau punya. The things that kau akan bawa balik ke sana nanti adalah itu saja. Apa kita makan, kita habiskan, itu kita punya. Apa kita pakai, kita lusuhkan, itu kita punya. Apa kita sedekahkan, sedekah kita luas lah. Infakkan pada benda yang halal, belanja anak bini kita makan dan sebagainya, bagi sedekah pada fisabilillah, digandakan lagi benda tersebut. Dia sana kita akan jumpa balik sedekah kita. Sebab tu kita sebut tadi, orang yang nak mati dia akan beringinkan bersedekah. Dia nak infak harta. Kalau boleh infak, dia akan infak.
Kalau tak sebut kondisi kematian yang orang tu ingin nak hidup balik ni, 2 tempat. Satu dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, satu lagi akhir surah Munafikun tadi. Dalam surah Al-Mu'minun yang terakhir ayat 100 tu dia bunyi sini. Surah 9 100 dia cakap ini. Dia kata hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehinggalah seorang itu datang kepada dia kematian, dia akan berkata, rabbirji'un, Tuhanku kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Moga-moga aku boleh beramal soleh pada apa aku terlepas dahulu. Ini disebut dengan umum, general. Boleh buat amal soleh pada aku terlepas dahulu, aku nak buat amal soleh. Dalam akhir surah Munafikun dengan spesifik dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau tangguh aku sehingga tempoh sikit lagi, fa as-saddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aku minas solih, aku jadi orang yang soleh. Maksud tak? Dia minta kalau boleh sekian, dia akan sekian. Sebab di sana nilai dia lain. Orang yang menginfakkan harta sampai sana jumpa balik. Tu Allah Ta'ala suruh. Kan? Dia kata, falladhi, dan Allah Ta'ala kata lepas tu, qauluhu, Ibnu Katsir kata, falladhi, Allah Ta'ala berfirman, falladhina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wa anfaqu, dan juga menginfakkan harta, belanjakan harta, lahum ajrun kabir, dia ada ganjaran yang besar. Sebab kita Allah Ta'ala bagi pinjam sahaja. Jangan attach sangat dengan benda yang ada dalam pada diri kita. Memang orang kata macam ustaz, itu ustaz bagilah barang ustaz pada saya, kan? Ada orang ayat itu. Tunggu dah bila aku cakap. Kan benda tu kita nak pakai sekarang, kalau saya bagikan macam mana nak guna macam mana? Macam mana dengan maksud tidak infak tu, ciri-ciri munafik? Tidak infak, ciri-ciri? Munafik. Tak, dia pasal konsep asal kan, macam surah Al-Lail. Kan, sebab tanda, sebab as-sadaqatu burhan. Sedekah ni adalah burhan, bukti. Bukti kita percaya akhirat. Seorang yang percaya akhirat, dia tak kisah duit tu habis kat sini, sebab dia tahu Allah Ta'ala yang bahkan dia letak kat sini, simpan sana. Dia happy lah. Tapi kalau orang tu dia tak faham akhirat, dia akan rasakan bahawa everything hilang sini. Kan? Kenapa tu? Hilang duit, tu sekian, hilang sekian. Udah jalan lah, nanti ada rezeki lain. Oh, sedap lah cakap, awak tak kena. Oh, ayat tu keluar. Tak masalah. Pasal kita kena tahu bahawa memang benda yang ada tadi Allah Ta'ala susun dah. Hilang kita, lepas kita. Pasal iman dengan qadar. Bahkan kehilangan kita beli barang, rugi. Tak apalah. Jangan fikir macam geram, macam mana aku nak tipu orang tu balik, kan? Kita pasal asas. Dalam surah Al-Lail Allah Ta'ala nyatakan, dia kata, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa-siapa yang memberikan harta dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan ganjaran akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, akan mudahkan dia untuk kemudahan, yakni syurga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun siapa-siapa yang bakhil, kedekut, wastaghna, dapat tak berharap pada Allah Taala, pasal dia rasa dia kaya sangat, dia adalah kedekut, dia ada kaya kedekut, kemudian tak harap Allah Taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap ganjaran akhirat, tak percaya. Fasanuyassiruhu lil usra, akan mudahkan dia untuk kepayahan, ini mudahkan dia untuk neraka, bagi dia mudah untuk masuk neraka. So benda tu dari asas pada asal. Sebab tu ganjaran sedekah tadi adalah penting. So infak, belanjakan kepada yang diredai, belanjakan pada yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita memang jangan simpan-simpan tak pergi mana pun. Tak kita pakai, orang lain pakailah sedulu buat benda. Kadang-kadang lebih bimbang kalau orang yang merasakan bahawa duit dia simpan, dia takkan sakit. Mana duit orang simpan tak sakit? Dia sampai 1 juta, boleh selamat nyawa. Siapa kata? Lagi sakit cepat. Kan? Lagi sakit cepat ada. Pening kepala kan. Makin kedekut, makin. Dan sekali beruban. Kenapa? Runsing duit, dia tak tahu nak buat macam mana. Takut orang curi, takut orang colik anak kita sebab kita ada 1 juta. Kalau orang tahu kan, bank pun tak tahu kita tak ada duit kan. Orang pun tak ada colik anak kita. Dia colik orang kaya je. Dia ingat macam gotong kan. Gotong tu kan. Rumah saya ada laser lagi. Laser. Tembak orang masuk ni mudah-mudah ke? Kalau saya masuk silap, punya takut nak keluar ke mana, kena bodyguard. Kita sekali pergi mana-mana tak ada masalah pun. Jalan kan, dalam poket ada juga duit, orang tak tahulah duit kita banyak mana. Tapi maksud dia tak pernah rasa susah hati pun. Saya kata makan pun kenyang, tidur pun nyenyak. Saya duduk, ni dia duduk dengan seorang. Dia pasal kita ada pensyarah UKM, UM, UIA. Salah seorang ketua yang orang lantik leader tu duduk tidur dengan saya satu bilik. Jadi dia dengki dengan saya. Sebab apa? Saya letak kepala, saya tidur. tak lama, letak je tidur. Letak je padam. Dia bangun tak boleh tidur. Siang tak boleh tidur. Lepas tu dia solat lah. Saya bangun, mata tengok, rajinnya pakcik ni solat. Saya tidur balik.
Rupanya dia kata dia solat sebab tak boleh tidur. Dia harap-harap dia ngantuk, dia tidur. Tak ngantuk-ngantuk. 2:30 tak tidur lagi. Lepas 3:30 saya bangun, kita siap-siap pergi masjid, kita relax lah. Dia tak boleh tidur rupanya. Kesian betul. Baru kena makan pil darah tinggi. Start makan. Saya kata macam, apa hal? Doktor makan, saya kata dengan dia. Dia kata dah dia kena makan dia tu. Start dah. Kesian. Umur tak adalah tua sangat, tapi itu lah. Kadang Allah tak bagi kita duit banyak, tapi Allah tak bagi kita apa? Makan kenyang. Lebih baik. Kan? Lebih baik. Yang tak pakai makan kenyang, tidur nyenyak. Tidur tak boleh bangun. Ponteng kelas straight. Orang telefon, Ustaz mana? Ustaz tidur. Sorry. Terlajak macam mana? Ya, itu contoh lah. Kita kata Allah Ta'ala tak bagi kita satu benda. Kalau kita nilai balik, kita tak pernah rugi apa pun. Orang tu dapat duit banyak kan, dia birthday anak dia bagi macam tu je, 120,000, kereta sebiji, gitu-gitu. Dia boleh buat, kita tak boleh buat. Betul? Tapi Allah tak bagi, dia tidur nyenyak. Nak tidur nyenyak, dia kena makan ubat. Anda ada orang saya kenal, kita telefon PA, dia dah pencen, PA dia pun pencen, PA dia kena jaga ubat dia sampai pencen. PA dia telefon, telefon apa, farmasi, Datuk punya ubat senandung malam sudah habis, dia kata. Saya sampai sekarang saya kata dengan yang jadi PA lah, saya tak faham nak manja-manja, dah berhenti dah pun. Bayar gaji ke? Tak ada dah pun. Masalah betul. Kalau gaji bayar lagi tak apa juga. Dia kata orang macam tu kan, duit dia banyak. Betul duit dia banyak. Tapi Allah tarik benda kita, kalau kita dapat tahu dia kehilangan benda tu, kita kata tak apalah. Saya tak payah, kalau macam tu dah jadi kaya, saya tak nak kaya. Serius. Cuma kita tak tahu sebab orang tu biasa tunjukkan dalam kehidupan harian kan, makan hotel mahal, makan siput bersatu, mana kenyang. Saya sampai sekarang tak faham kenapa makan macam tu sudu boleh kenyang. Dia hilang, habis. Betul macam, apa lagi? Tunggu kejap lagi bawa. Saya macam, aduh kan. Saya tak boleh makan banyak tu, tak logik. Yelah, dia sebenarnya ada nafsu nak, tapi terhalang. Doktor kata kalau makan dia stroke, so dia tak makan. Duk diam tegak makan sikit-sikit kan. Dia lemak bau ni apa, macam kambing ada lemak kan. Kita saya dengan Ustaz Sufri cek yang mana ada lemak orang kan. Dia orang ni macam saya kata tak makan. Ini high density lipid protein. Saya kata kan low density lipid protein, lemak kita lama dipusing balik, recycle. High density ni bagus, dia bersihkan saluran darah. So makan, saya kata. Dia orang macam ikut sikit-sikit lah. Kesian kan. Itu kadang-kadang kita tahu orang yang ada harta apa dia hilang. Orang yang apa ada ini apa ada ilmu apa orang tak tarik daripada dia. Orang yang diberi sekian semua ada lebih dan kurang. Cuma kena tahu ilallahi turja'ul umur. Ending daripada Allah Taala nanti, bukan kat sini. Sini dunia sekejap je. Berapa lama kita hidup lagi kan? Cik mata pejam mata dah 40. Cik mata pejam mata 50 kan. Cik mata pejam mata tiba nak matilah. Itu benda-benda kita kena faham. Pasal benda tu bukanlah benda-benda yang apa yang kita kata ini asas akidah. Bukannya kita ni. Jadi apa-apa yang kita tinggal, wa masih wadzalika, apa selain tiga tu, dan hadis sudah kata fadzahibun, maka dia akan pergi. Wa tarikuhu, dan dia akan tinggalkan ia kepada orang ramai. So it's not yours. Ni mati tinggal kat apa macam apa amanah raya kan. Berapa bilion duit. Yang tak apa harta tak dituntut. Sebab dia lah nak tuntut macam mana? Dah awak pergi letak dalam lama-lama. Amanah raya pun ngok-ngek juga. Orang nak bertuntut dia pegang dulu kan berapa tahun. Orang termati dah pun nak bagi siapa? Mungkin keluarga tu pun tak tahu dia ada harta. Nak tuntut kat situ. Pelik betul. 2% kan 30% juga kata. Jadi kadang-kadang itu konteks yang kena faham. Dia adalah benda yang kita kata dalam apa kehidupan kita sekarang ni, benda yang kritikal. Sibuk dengan harta, lupa sebenarnya akhirat itu paling utama. Okey. Summa qala, Allah Taala berfirman lepas tu, wallahu a'lam bishawab. Diherdikkan Allah Taala berkenaan dengan kenapa tidak kamu beriman. Okey. Oh, ni pakai apa? Okey. Durrul Mansur tafsir Imam Sayuti. Dia dalam Durrul Mansur tafsir Ibn Ma'sur, Imam Sayuti dia himpunkan dalam kitab dia tafsir para sahabat Nabi SAW, kata-kata tabi'in tentang ayat-ayat Quran. Dia tak banyak gunakan tajuk bahasa. Macam kita tengok dalam konteks macam apa tafsir Al-Qurtubi ke atau Tabari sebagainya, atau Al-Qurtubi terutamanya lah,
dia akan bincang bab bahasa. Asy-Syaukani dia akan sebut bahasa, kalimah tu maksud apa. Dalam Durrul Mansur dia tak sibuk sangat masalah kalimah. Dia lebih kepada ada kitab dia sekejap. Dia lebih kepada apa yang ditemui daripada asar para sahabat. Dan rujukan bagi perkara ni adalah Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq San'ani, itulah buku yang kitab yang menjadi sandaran oleh Imam Sayuti dalam karangan beliau. Dan kitab tafsir tu memang dicetak dah. Durrul Mansur telah pun dicetak dalam berapa jilid sekejap. Kalau siapa ada duit boleh beli, ada duit banyak beli. Terjemah tak ada. Terjemah tak ada. Dia rugi sebenarnya terjemah. Belajar bahasa Arab je bagus. Ini kisah betul, cakap betul kan. Ni Ustaz ajar kat taklim. Tua kat sini aku. Tadi ada apa? Ada soal kertas soalan daripada apa satu tu, dia tanya berapa lama kerja sini. Saya kerja sini rupanya Bidang Celik ni dah dekat 10 tahun dah. Saya kat sini berapa dah? 10 tahun dah kita kat sini. Lama je kita duduk sini. Tak perasan. Sekejap kitab Tafsir Durrul Mansur. Ni banyak payah nak cari ini. Memang Tafsir Durrul Mansur ni kalau siapa yang ada duit boleh beli dan sebagainya, bagus. Dan untuk baca, belajar tak. Dia lebih kepada rujukan. Dia ada buku-buku tafsir ni ataupun kitab. Dia jadi rujukan, reference, bukan untuk pengajian talaki. Macam contoh macam kitab macam Mughni Ibn Qudamah Al-Maqdisi kan. Buku tersebut untuk kita jadi rujukan bagi memeriksa semula. Kalau ada apa Mansur. Mana dia? Ni tak ada pula ke? Saya tak mana dah, saya tak ingat. Dia kalau ikutkan cetakan dia yang terbitkan daripada Darul Alam Kutub, besar jugalah. Tapi buku ni dia punya tafsir lebih kepada macam apa sahabat Nabi kata, apa sekian-sekian kata tentang ayat-ayat berkenaan. Dia tak refer sangat berkenaan dengan tajuk bahasa, bahasan saya download dari tu. Dia ada hadis satu lagi kot. Okey, Durrul Mansur. Ni. Dia ada kejap berapa jilid dah. Boleh download di internet. Cuma bahasa Arab macam mana kan nak terjemahkan. Belajarlah bahasa Arab. Kan? Ni boleh bagus belajar bahasa Arab. Belajar kita ada bahasa Arab lebih baik. Okey, dia ada 15 jilid. 15 jilid. Kalau kita ambil contoh macam dalam surah Ghafir, An-Najmu, Al-Ahzab. Ya benar? Kejaplah. Jin. Jelas ikut. Dia ada jilid 16 ke. Dia jadi apa? 16 jilid lah kurang. Memang buku dia bagus, tapi dalam konteks untuk reference sahaja lebih baik. Ni cetakan ni buku dia. Ditahqiq oleh Dr. Abdul Muhsin At-Turki dengan dibantu oleh Markas Kajian dan juga Pendidikan Bahasa Arab dan Islam Dr. Abdul Sind Hasan Yamamah. Okey, 15 kan. Sekejap. Ini contoh sini kan. Dia punya kitab dia lebih kepada macam saya tunjuk ni. Ya. Contoh. Dia kata suratul jin. Dia akan macam lah. Akhraja Ibnu Durais Nahas
Ibnu Mardawih, Al-Baihaqi, semua mereka keluar daripada Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, nazalat suratul jin bi Makkah. Untuk ceritakan tu, cerita dia. Lepas tu akhraj Ibnu Mardawih, Ibnu Mardawih pun kerang yang sama di Mekah. Akhraj Ibnu Mardawih daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, surah tu dia untuk terangkan satu-satu dia, diterangkan untuk kata surah ini turun di Mekah tu, dia punya buat sanad, siapa keluarkan. Dan firman Allah Ta'ala, qul uhiya, al-ayah tu, bila dia ambil ayat tersebut, ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, kata Muhammad, diwahyu kepadaku telah mendengar sekumpulan jin. Tak, dia keluarkan. Akhraja Ahmadu wa Abd bin Humaid wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Munzir wal Hakim wa Tabrani wa Ibnu Mardawih Abu Nuaim al-Baihaqi, ma'an dia serentak. Baihaqi dia dua-dua keluarkan dalam Dalail ani Ibn Abbas. Ni semua orang tu keluarkan, ni sini dari Ibn Abbas qala, bila berkata, dia terangkanlah. Dia akan bawa macam tu. Bila ayat tu dia akan baca sekian, dia akan datang macam tu. Dia tak ada bincangan juga. Dia tak ada kata uhiya, apa maksud uhiya. Dia tak akan bincang jin apa, dia akan bincang hadis apa yang ada berkaitan tajuk tu. So from the sake of reference, kitab ni bagus untuk reference, bagi lihat apa asar yang ada tentang tajuk tersebut. Dan macam ni dia punya reference kan, macam Bukhari Muslim sebagainya, dia mana dalam Bukhari Muslim ada. Kalau luar daripada tu, kitab Musannaf Abdul Razak tu paling banyak. So dia bincangkanlah hadis, kisah berkenaan dengan apa yang berlaku. Dia kata kat sini, intalaqan nabi fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqaz. Dia kata, Ibn Abbas kata, telah bertolak Nabi SAW dan sekumpulan di kalangan para sahabat baginda menuju ke pasar Uqaz. Wa qad hila baina syayatin, dan ketika Nabi nak pergi ke pasar tu, telah disekat di antara syaitan-syaitan, wa baina khabaris sama', dengan khabar langit, wa ursila alaihim syuhub, dan diutus kepada syaitan-syaitan taik-taik bintang, dia tak boleh naik atas. Faraja'ati syaitanu ila qaumihim faqalu malakum, lalu syaitan yang pergi naik ke atas nak curi berita, tak dapat. Kaum dia kata, apa hal? Dia kata, apa hal korang balik kosong? Qalu hila baina wa baina khabaris sama', dia kata telah disekat di antara kami dengan berita langit. Wa ursilat alaina syuhub, diutus kepada kami taik-taik bintang. Qalu ma hala bainaka wa bainakum wa baina khabaris sama' ila syai'un hadath. Mereka berkata, kaum dia kata, tak menyekat di antara kamu dengan khabar langit kecuali satu benda yang telah berlaku. Fadribu masyariqal ardi wa maghribiha fanzuru ma hadza alladhi hala bainakum baina khabaris sama'. Dia kata, pergilah, berderaplah, pergilah kau ke sini ke timur barat, timur bumi, barat bumi, lihatlah pada perkara ini yang menyekat di antara kamu dengan berita langit. Fansarafa haulaika alladhina tawajjahu nahwa Tihamah. Maka pergilah satu kumpulan di kalangan mereka ni ke arah Tihamah. Ilan Nabi, daripada arah Tihamah ke arah Nabi. Kita kata tanah Arab kan, sini kawasan dekat pantai, dekat Laut Merah, tepi pantai panggil Tihamah. Kawasan yang tengah-tengah yang ada bukit bukau dipanggil Hijaz. Kawasan sini yang mengunjur sampai ke padang pasir kosong tu dipanggil Najd. So diorang dari situ datang ke arah tempat Nabi SAW. Dia kata apa? Pertama ilan Nabi, kepada Nabi, wa huwa bi Nakhlata. Nabi itu dekat Nakhlah, nama satu tempat. Amidina, Nabi sedang menuju ke ila suqul Uqaz, tuju ke pasar Uqaz. Wa yusalli bi ashabihi salat al-fajri. Baginda ketika itu solat bersama para sahabat baginda solat fajar. Falamma sami'ul Qur'ana, bila mereka mendengar Quran, istama'u lahu. Mereka terdengar Quran, mereka pun duduk diam, beri attention pada Quran. Faqalu, maka mereka berkata, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama'. Ini demi Allah, ialah benda yang menyekat korang dengan khabar langit. Dia dengan baca Quran, ini saja, tak ada lain dah. Dia kata, inilah dia. Fahunaka hina raja'u ila qaumi. Mana di situ, detik itulah mereka pun balik berjumpa kaum mereka. Faqalu, mereka pun berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran yang ajaib, yahdi ila rusyd, menunjukkan kepada petunjuk. Fa amanna bihi, kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, tidak kita sekutukan dengan Tuhan kita satu benda pun. Fa anzalallahu ala nabiyhi, maka Allah turun kepada nabinya SAW awal ayat surah jin. Innama uhiya ilaihi qaulu jin. Mana diwahyukan kepada Nabi kata-kata jin. Apa jin sembang sama mereka diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inilah cara tafsir Durr Mansur ni. Dia akan bawakan hadis-hadis yang asar-asar yang datang berkenaan dengan satu ayat ni, apa datang ayat. Itu dia. Dia tak ada macam bincangan macam tafsir kita bincangkan macam
Ibnu Katsir punya cara kan. Dia bincang tu, dia kata dia kaitkan ayat ni dengan ayat ni, ayat ni dengan ayat ni tak ada. Dia akan bincang dengan asar. So belajar bagus, untuk reference bagus. So kita dapat jumpa dah siapa. Best baca kitab ni, tapi sedap baca Arab. Kalau baca Melayu tak best sebenarnya. Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.